Akak buka pada soalan ataupun ada nak tulis ke? Silakan. Okey, soalan yang pertama ya. Kita biasa mendengar Allah menurunkan hujan setelah harian cerah. Rupa-rupanya pelangi yang Allah nak beri. Begitu juga dengan cinta atau jodoh, Allah menemukan kita dengan orang yang salah sebelum menemukan kita dengan jodoh kita yang sebenar. Jadi bagaimanakah cara untuk kita mengetahui yang kita membuat pilihan yang tepat? Apakah tandanya? Okey, ada yang akak muliakan. Setengah orang dia rasa pentingnya berkapal sebelum nikah. Sebab ni lah, dia rasa tak apalah, couple try and error. Kalau yang salah pun tak apa, nanti Allah bagi yang betul. Okey, mai adik, akak nak cerita dekat adik. Cara kita melihat sesuatu itu banyak ditentukan oleh kuasa minda kita, sejauh mana kemampuan kita melihat. Akak bagi contoh dekat adik. Bila akak sebut laut, apa yang adik tergambar tentang laut? Luas, biru, dalam, ikan jos, lagi pasir, lagi ikan duyung. Okey, lagi okey, segala jenis ikan dia nak sebut ya. Okey, ada orang bila dia sebut laut, dia terbayang luas, ikan duyung ya, biru, tenang. Tadi tu dia rasa seronok tak dengan laut? Seronok kan? Okey, sebab itu adalah pemandangan yang cantik yang memberi ketenangan kepada jiwa. Ada orang bila sebut laut, dia nampak mabuk laut. Dia nampak sampah-sampah yang bertepiaran dekat laut tu. Bertepiaran ya, bertebaran. Salah pula dah, tak tahu bahasa. Okey. Okey, dia nampak sampah-sampah yang terbuang kat tepi laut tu, yang dibawa oleh sang ombak mencium sang pantai. Jadi dia seronok tak dengan laut? Tak seronok sangat, nampak sampah, nampak mabuk laut ya. Ada orang yang sebut laut, dia nampak ikan-ikan tadi yang disebut tadi. Dia pun rasa ikan-ikan ni dia boleh tangkap, boleh jual, jadi sumber pendapatan untuk bagi nafkah dekat anak isteri dia. Orang macam ni seronok tak dengan laut? Seronok ya. Dan ada orang bila sebut laut, dia nampak petroleum, emas hitam. Dia pun buat cari gali petroleum, jadi jutawan kaya raya. Dia seronok tak dengan laut? Seronok ya. Begitu juga couple ni, kalau adik nampak couple itu sebagai satu perkara yang dekat dengan zina, sebab Al-Quran sebut wala taqrabuz zina, hampir pun tak boleh dah ya. Kalau adik buat lagi lah, dahsyat kan zina tu. Maka adik nampak wajah couple itu menggerunkan. Tapi bila adik pandang couple itu sebagai try and error, tak apalah, ini waktu hujannya, nanti Allah bagi pelangi lepas ni, maka adik rasa okeylah, boleh buat hujah ni, nak couple lah. Rasa begitu. Cuba lepas ni, bila dapat fikrah yang benar ini, kita pandang wajah couple itu seperti teddy bear yang sedang dicomelkan oleh syaitan, padahal wajahnya adalah wajah beruang yang dekat dengan zina, adik. Dan memang betul, kita pun sedang menghadapi hari yang hujan sekarang ni. Bila kita tak memilih untuk couple sebelum nikah, kita sedang hadapi kesusahan-kesusahan dari sudut kita nak mujahadah, nak lawan dulu, nak tahan dulu. Dan keperitan mujahadah ini akan berbayar dengan kemanisan selepas menikah. Cara adik nak kenal pilihan tu tepat tak tepat, cuba adik tengok cara dia tawarkan cinta kepada adik. Kalau dia tawarkan cinta itu dalam keadaan dia tak takut pada Allah, dia ajar adik buat perkara yang tak sepatutnya, dia hantar gambar MMS yang lucah-lucah, perkataan pun tak senonoh ya, itu bukti dia tak layak untuk dinikahi. Jangan sedih kehilangan dia. Hakikatnya dia kehilangan wanita salihah seperti adik. Maka itu cara paling utama kita nak kenal dia. Seterusnya nak kenal lagi, Islam bagi kita merisik. Kalau dulu merisik ni, kalau Saidina Umar pernah dia nak risik kepimpinan seseorang, dia panggil orang tu ya, dia panggil kawan orang tu, dia tanya, kamu kenal tak orang ni? Dia kata kenal. Apa bukti kamu kenal dia? Kamu pernah musafir sekali dengan dia? Tak pernah. Kamu pernah berjiran dengan dia? Tak pernah. Kamu pernah tengok dia berurusan dinar dirham? Tak pernah. Habis tu macam mana kamu kata kamu kenal dia? Ya? Orang tu kata, saya pernah tengok dia duduk kat dalam masjid, dia khusyuk je, tak ada doa pada Allah. Maka kata Saidina Umar, kamu tak kenal dia, pergi balik. Maksudnya kat sini kita tak boleh terpesona dengan poster tubuh luaran ya. Kita kena
ada merisikan. Sama ada dengan wali kita ke, pergi merisik dia, hantar spy mana-mana ke ya. Sekarang zaman canggih, adik boleh selongkar Facebook dia. Tengok cara dia muamalat kat situ, ikhtilat kat situ, takut Allah ke tak takut Allah. Itu semua boleh jadi medan-medan risikan. Okey. Dan kita sebagai hamba, soalan tadi kata, macam mana nak kenal? So kita dah bermusyawarah dari sudut merisik dia, tanya orang-orang terdekat dengan dia, pribadi dia bagaimana ya. Seterusnya kita istikharah, tanya Allah yang lebih mengetahui segala-galanya. Takkan menyesal orang yang istikharah, yakinlah. Okey, soalan seterusnya banyak sangat ni. Siapa nak bercakap lagi bagus ni? Takut macam soalan ni tak sempat nak baca ke, dia cakap kat depan. Itu the best lah. Okey. Seorang sahabat berkahwin melalui sistem Baitul Muslim. Beliau langsung tak mengenali bakal suami sebelum kahwin, tapi dalam hati sentiasa mengharap bakal suami itu perfect imannya. Selepas berkahwin, alhamdulillah semua okey. Cuma gerak kerja dakwah si suami itu tak selaju si isteri. Dan dari segi amalan ibadah juga kurang bersemangat berbanding isteri. Soalan, bagaimana ingin menasihati isteri tersebut agar terus redha dan menangkis bisikan bahawa suami itu mungkin bukan yang terbaik untuknya? Okey. Adik-adik yang kak muliakan, sistem Baitul Muslim ni, bagaimana ya? Sistem Baitul Muslim ini, dia boleh menerima cadangan, tapi dia tak boleh dalam bentuk paksaan. Sebelum nikah, penting tak penting kenal? Yes, penting kenal. Tapi kenal yang bagaimana? Kenal yang couple ke? Akak dulu tak couple, tapi kenal sebelum nikah. Dengan sekeping biodata dia tu, ya, akak tahu dia ni anak siapa, dari mana, cita-cita dia, prinsip hidupnya, visi misi hidupnya, dia akan kerja apa, dia belajar kat mana. Seminit boleh kenal dia. So kita kenal, bukan tak kenal langsung kan? Kenal dia. Dan nak kenal lebih lagi, cakap sebut tadi, tengok Facebook dia, tanyakan kawan dia, cuba risik orang terdekat yang tahu ya. Biasanya kita minta dengan Allah ni, Allah akan mudahkan jalan-jalan kita nak kenal dalam keadaan dia tak sempat pun nak tipu kita. Daripada sumber yang sahih ya, daripada orang-orang yang kita percaya. Biasanya begitulah. Okey. Jadi sekarang ni bila dah nikah, ya, adik tengok ya Allah, ya, dah guna sistem yang baik, cara yang baik. Adik dah ada kemenangan kat situ yang layak adik tahniahkan pada diri adik. Tinggal sekarang lepas nikah ada cabaran berumah tangga. Satu perkara yang kita kena ingat, kita kahwin dengan manusia, bukan dengan robot, bukan dengan malaikat, bukan dengan nabi. Ya, kalau robot ni kita senang set je. Awak kena jadi pejuang Islam. Lepas tu kena terus tangkas berjuang bangun subuh awalnya, dengan berjihad di jalan Allahnya, dengan pergi ke Palestin. Kita anggap begitu. Itu robot yang boleh diset. Tapi kalau sebut manusia, manusia ni lahir dengan sifat, dia ada masa kuat dia, ada masa lemah dia, ada masa dia down, ada masa macam dia tak rasa macam tak semangat, ya. Ada masa dia kuat, ya. Jadi kita nak kena faham begitu, sifat-sifat manusia begitu. Bila kita faham sifat manusia, kita akan layan dia sebagai seorang manusia, bukan seorang nabi. Kalau nabi ialah perfect kan, tak ada perlu yang kita nak lengkapkan sangat lah, sebab dia dengan Allah cukup bagus. Maka kat sini, cara kita nak pandang suami itu, ya, seolah-olah macam kita pandang Al-Quran yang sama, yang kita baca dari kecil sampai sekarang, tapi sudut pandangnya berbeza-beza. Cara dia memberi tazkirah, panduan kepada hati kita itu berbeza-beza ikut kondisi kita. Kita pandang suami yang sama, ya. Daripada awal kita diijab kabulkan dengan dia sampai ke mati nanti suami yang sama mudah-mudahan, ya. Tapi cara kita pandang tu, hari ini dia tak kuat, kita nak kuatkan dia. Sentiasa pandang itu dengan pandangan yang istimewa. Al-Quran kan istimewa, ya. Pandangan suami, pandang pada suami itu istimewa. Jadi kalau dia kurang bermotivasi, kita lah nak bangkitkan motivasi dia, ya. Okey, akak bagi contoh dekat adik. Katakan akak sebut lalang, apa yang adik terbayang tentang lalang? Apa dia? Lalang, ya. Semak, okey lagi? Gatal, ya. Okey lagi? Jangan ikut lalang. Lalang ni mudah ditiup angin, begitu kan? Okey. Cuba sekarang adik pandang lalang dari sudut positifnya.
Apa dia? Apa dia? Tak dengar. Oksigen. Subhanallah. Lalang ni berjasa pada kita bagi oksigen. Lagi? Apa dia? Okey, cuba adik tengok lalang ya. Pokok lalang. Dia akar dia kuat kan? Tapi dia senang dibawa angin. Itu juga prinsip seorang Muslim. Akidah dia kena kuat, tapi cara dia tu fleksibel. Fleksibel, itu sifat Islam. Islam teguh pada perkara dasar, tapi dia ada konsep tajdid. Tajdid ni dia meraihkan zaman. Katakan ya, Nabi berkenderaan. Itu prinsip. Tapi sekarang ni, zaman ni dah terciptanya kapal terbang, terciptanya helikopter, terciptanya kenderaan darat yang pelbagai, kereta dan sebagainya. Adakah kita terus nak pertahankan kena naik unta? Ya? Tak perlu, sebab kita muliakan naik unta ni, pernah jadi sunnah Nabi kan? Maksud kat sini, Nabi prinsipnya dia berkenderaan. Tapi cara pelaksanaan berkenderaan itu bagaimana? Dia meraihkan zaman. Meraihkan apa yang paling mudah. Ya? Okey, itu lalang, sifat lalang. Teguh pada akidah, tapi fleksibel pada pelaksanaan, pada hukum, pada fiqh. Ya? Okey, seterusnya kita tengok lagi. Kalau pokok yang besar, datang angin ribut, dia mudah patah. Tapi lalang mudah patah tak? Tak, dia fleksibel. Dia susah nak dipatahkan. Okey, itu satu. Kedua, lalang ni dia hidup berjemaah. Ya, dia hidup berkumpulan, in group. Dia tak duduk seorang-seorang dia. Dia tak duduk menyendiri, ya, individualistik, tak. Begitu juga, kita hidup ni kena berkawan-kawan. Duduk dalam kelompok orang-orang baik. Sebab tu, pada zaman Nabi, diorang senang jumpa pasangan yang baik sebab mereka hidup dalam komuniti orang beriman. Jadi senang nak jumpa orang beriman untuk dipasangkan. Seterusnya, lalang ini, dia kalau kita pergi kat tempat dia, gatal-gatal kaki kan? Begitu juga orang beriman ni, dia pergi ke mana sahaja, dia boleh bagi pengaruh kepada persekitarannya. Okey, seterusnya lalang ni apa lagi? Adik sebut tadi oksigen. Banyak sebenarnya pasal lalang ni. Dia juga seorang yang kuat semangat. Kalau kita racun lalang hari ni, minggu depan tumbuh tak tumbuh lagi lalang? Tumbuh lagi, bulan depan tumbuh lagi, kena racun lagi. Itu juga begitu, tak mudah dikalahkan, tak mudah down, tak mudah runtuh ya. Kita cepat naik, bangkit semula. Begitu juga cara pandang suami kita. Biarlah suami kita dengan kelemahan dia tu apa semua, kita pandang apa yang boleh kita bantu suami kita ni bagi hebat. Jangan fikir nak tukar suami yang baru pula ya. Kita pandang all the best dulu, buat yang terbaik dulu. Jangan merintih pada masalah, tapi kreatifkan fikiran kita, cara pandang kita, positifkan untuk selesaikan masalah tu. Okey, seterusnya ada yang nak cakap dengan mic lagi bagus? Okey, silakan. Assalamualaikum, Ustazah. Nama saya Nabila Osman dari IMU. Saya ingin bertanya, tadi kita bicara pasal ta'aruf semua kan sebelum nikah. Saya ingin bertanya, mampukah pernikahan tanpa cinta, sebaliknya tanggungjawab semata-mata bertahan? Bukankah perasaan cinta itu sunatullah dalam mengekalkan hubungan suami isteri? Sekian. Okey. Mampukah cinta, pernikahan berlangsung tanpa cinta? Ada yang Kak mulakan, sepatutnya kita nikah mestilah atas dasar cinta, tapi bukan berkapal. Kak takut orang salah faham dengan istilah-istilah ni kan, boleh jadi mainan syaitan untuk kelirukan. Kalau couple ni, dia duk dating, duk buat maksiat ya, duk SMS call tak perlu. Tapi kalau tak pilih cara couple ni, dia cinta juga dek. Perasaan dia cinta, rindu, merindu, tapi dia bijak uruskan. Uruskan bagaimana bila rindu, dia balikkan semula ingatan dia kepada Allah. Ya Allah, bantulah untuk sabar, berilah pahala sabar, dia banyak dialog begitu dengan Allah.